Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, sebenarnya video ni saya orang kata top up. Okay, semasa kelas tadi saya perasan di pertengahan, di pertengahan kelas tersebut baru saya nak tekan record. So, saya terlupa record di awal pembelajaran. So, saya harap saya akan ceritakan sikit sepintas lalu apa yang telah dipelajari pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan chapter 5 iaitu progression. Dalam bahasa Melayu dipanggil janjang. Baik, untuk tajuk ini antara keyword yang perlu kamu tahu iaitu yang pertama sequence iaitu jujukan. And then kamu ada arithmetic progression, janjang arithmetic. Kat sini ada dua lah, arithmetic progression atau lebih dikenali sebagai AP. Dan yang kedua adalah geometric progression. Janjang geometrik. Ada perbezaan antara dua ni. Kemudian common different iaitu beza sepunya. Ini ada kaitan dengan arithmetic progression. Kemudian kamu ada common ratio iaitu nisbah sepunya. Nisbah sepunya ni dia ada kaitan dengan GP tadi. Geometric progression. Kemudian kamu akan belajar tentang sum of infinity iaitu hasil tambah ke tak terhinggaan. To infinity dah. And then recurring decimal, perpuluhan berulang. Yang saya akan cerita lebih detail seterusnya. Baik. So, daripada pembelajaran tadi, sini saya ulang balik. Dalam arithmetic progression, for example, here we have odd number. So, we have odd number that is for number 1, number 3. Number 1, and then number 3, number 5, number 7, and then 9, and so on. Dot tu means infinity. So, didapati, contohlah yang satu tu adalah term yang pertama. 3 adalah term yang kedua, 5 adalah term yang ketiga, 7 tu adalah term yang keempat dan 9 tu adalah term yang kelima. Kemudian kita mencari perbezaan. Perbezaan di antara term yang kedua dengan term pertama. Contoh kat sini 3 tolak 1. Selepas tolak sebelum. Kita akan dapat jawapan 2. Begitu juga dengan 5. Selepas 5, sebelum dia adalah 3. 5 tolak 3 akan dapat 2. Kemudian 7 tolak 5, so akan dapat 2. So, didapati perbezaan di antara sequence ni sama. Bila perbezaan dia sama, 2, semuanya 2, contoh kat sini lah. So, dia dikenali sebagai arithmetic progression. Kalau salah satu tidak sama, ataupun mana-mana bahagian tidak sama, so dia bukan arithmetic progression. Baik, itu yang berkaitan dengan odd number. Kemudian pergi kepada even number. So, benda yang sama juga. Even number we start from, from here is 2, 4, 6, 8, and then 10. Di mana term yang pertama iaitu 2, term yang kedua adalah 4, term yang ketiga adalah 6. So, sama juga dengan proses macam tadi, di mana nombor selepas iaitu 4 tolak dengan sebelum, 4 tolak 2 akan dapat 2. Selepas 4 adalah 6, tolak 4 dapat 2. Selepas 6 adalah 8, tolak 6 pun dapat 2. So, didapati setiap perbezaan di antara term-term tersebut adalah sama iaitu 2. So, dengan kata lain, saya tunjuk dekat sini iaitu D1. D1 adalah term yang kedua tolak term yang pertama. Contoh kat sini lah. Term yang kedua tolak term pertama. So, term kedua adalah 4. Dan term pertama adalah 2. So, 4 tolak 2. So, didapati akan dapat nilai 2. So D1 akan dapat 2. Kita cuba mencari D yang satu lagi. Ini dari segi pengiraan lah. Term yang ketiga selepas tolak sebelum dia. Iaitu term yang kedua. So, term ketiga sini adalah 6. Tolak dengan 4. So, jawapan akhir dia pun sama 2. So, kita boleh buat kesimpulan. Di mana nilai D1 adalah sama dengan nilai D2. So, apabila kedua-dua D ni sama, so kita boleh simpulkan dia adalah arithmetic progression. Untuk lebih meyakinkan, kita boleh kira untuk D yang seterusnya. D3, D4, D5 dan seterusnya. Baik, itu yang berkaitan dengan D. Siapa dia D ni? Saya tak cerita lagi tentang D. Kita tengok penerangan dia. It is given that the difference between any two consecutive term of a sequence is a fixed constant. Fixed constant, 2 tadi kan. So, the constant is known as the common difference.
Okay, dinamakan sebagai common difference dan diwakilkan sebagai huruf D. Itu yang saya sebutkan pasal D tu. So ada D1, D2 dan seterusnya. So D itu adalah common difference. Ingat perkataan ni, term-term tersebut amat penting lah. Sama ada dalam kes ni dalam arithmetic progression. Okay, untuk geometric progression akan ada term-term yang berkaitan. Baik, so ni seperti yang mana saya cerita tadi. D adalah T kedua tolak T1, term 2 tolak term 1, and then T3 tolak T1. So kita boleh buat satu rumus umum. Okay, satu rumus umum iaitu Tn tolak dengan Tn tolak 1. Maknanya n tolak 1 ni berkurang 1. Maknanya dengan kata lain, Tn tu T yang selepas tolak T yang sebelum. Okay, kalau kamu terbalikkan dia, iaitu Tn tolak 1 tolak dengan Tn, dia tidak akan dapat sama. Okay, tak akan dapat sama nilai n sebab kita buat tanda not equal to. Baik. Okay, seterusnya. Okay, daripada definition, arithmetic progression is a sequence of numbers such that each term is obtained by adding. Okay, adding a constant to the term before it. Macam saya katakan. Okay, cuma dalam definisi ni dia menggunakan istilah adding. Okay, adding ni ada dua. Adding positif, adding negatif. Adding positif maksud dia tambah positif. So positif akan jadi tambah. Adding negatif dia akan jadi tolak kan, tambah tolak akan jadi tolak. So dekat sini ada dua lah. Semua dia tak mention lah dia adalah adding and subtract tak. Okay, dia kata adding. So maknanya kamu kena tahu adding tu ada dua makna iaitu positif dan juga negatif. Alright. Kita pergi yang seterusnya. Okay, saya cuba besarkan sikit. Oh, terlampau besar. Sekejap Okay, baik. Okay, for the example 1, okay, determine whether each of the following sequence is a AP, arithmetic progression. So, give your justification. Okay, so daripada sini kita boleh tengok kita ada number 358, 350 and 342. So, kita nampak sequence ni dia menurun. Okay, mungkin D tu adalah negatif. Okay, so apabila kita buat pengiraan, okay, for the D first, okay, D1 tu, iaitu 350 tolak 358. Okay, selepas dia adalah 350, sebelum dia 358. So, didapati nilai dia adalah negatif 8. Kemudian D2, kita ambil selepas dia 342 tolak dengan 350 pun sama, dapat negatif 8. So, kita boleh buat justification iaitu this sequence is an arithmetic progression because D1 equal to D2 iaitu negatif 8. Okay, itu dia adalah arithmetic progression lah sebab sama D dia. Baik, kita tengok yang seterusnya. Okay, kita ada term yang pertama. Okay, term yang pertama T1 iaitu 2/3, term yang kedua iaitu 2, term yang ketiga iaitu 10/3, term keempat adalah 5. Okay, kita try D yang pertama. Okay, D pertama ni biasanya kita akan ambil term 1 dan term 2. So, kena ingat mestilah selepas, okay, selepas tolak sebelum. Okay, selepas maksud dia T2 tolak T1. Baik, term yang kedua kat sini adalah 2. Okay, so maknanya 2 tu akan tolak dengan 2/3. Okay, 2 tolak 2/3 akan dapat 4/3. Okay, kita test seterusnya. D2. Okay, D2 ni yang mana? D2 ni adalah term yang ketiga tolak dengan term yang kedua. So, didapati term yang ketiga tadi adalah 10/3 dan kita tolak dengan 2. So, jawapan dia tetap sama 4/3. Tapi kena ingat, kita jangan buat terus conclude. Oh, dua-dua ni sama terus dapat arithmetic progression. No. Kita kena try lagi satu sebab diberi, okay, dalam equation tu, dalam sequence tu diberi ada nombor yang seterusnya. Okay, apakah nombor tersebut? Okay, kita cari D yang ketiga. Okay, D yang ketiga, kalau tadi kita stop sampai mana tadi? 10/3. Okay, kita ambil selepas dia. Okay, selepas dia adalah 5 tolak dengan 10/3. So, bila kita kira akan dapat 5/3. Dapat 5/3 kat sini. So, dia seorang je yang lain. Yang lain sama dah. Tiba-tiba dia seorang lain. So, ingat, once D dia berbeza, dia bukanlah arithmetic progression. Okay, it's not an arithmetic progression. Sebab D2 dia tak sama dengan D3 atau D1 tak sama dengan D3. Okay, itu antara justifikasi lah yang kamu boleh bagi apabila D dia berbeza dan dia bukanlah arithmetic progression.
Okay, baik. Example 2. Okay, example 2, we have auditorium. Okay, 15 chairs. The first row, 19 chairs for the second row, 20 chairs for the third row, and so on. So, dia tanya whether the arrangement of the chair in each row follows an arithmetic progression. And then give your justification. Okay, so daripada soalan ni kita keluarkan maklumat. Okay, didapati first row tadi adalah 15. Okay, yang kedua adalah 19, yang ketiga adalah 23. So, kita keluarkan sequence dia tadi. Kemudian kita test adakah D dia sama. Okay, adakah D dia sama? So, kita cari. So, D yang pertama, selepas iaitu 19 tolak sebelum iaitu 15, so akan dapat 4. D yang kedua, 23 tolak dengan 19 pun akan dapat 4. So, maknanya dekat sini, contoh kat sini, didapati nilai D yang pertama adalah sama dengan D yang kedua. So, the fixed constant there is 4. Okay, which is 4. Okay, saya dah highlight kat situ. Baik. So, justification dia, itulah different dia sama. So, kita buat conclusion, thus the arrangement of chairs in each row in the auditorium follows an arithmetic progression. Baik. Okay, seterusnya. Okay, kita nak derive formula untuk n term. Okay, n term iaitu Tn lah. Dekat sini adalah n term. Formula Tn ni. Okay, macam mana nak dapat formula Tn ni? Okay, baik. So, katakan kat sini term yang pertama. Okay, sebab tadi saya dah ceritakan sikit. So, ini adalah term yang pertama. Term pertama tu mestilah bermula dengan A. Okay, apabila bermula dengan A, dia tidak melibatkan D. Okay, dia tidak melibatkan D. So, kita boleh buat satu formula iaitu T1 bersamaan dengan A tambah kosong D. Okay, dia tidak melibatkan D. Okay, yang kedua, T2. Untuk dapat yang term yang kedua, A tadi mestilah kita tambah D. Okay, constant tadi. Kita tambah D baru dapat term yang kedua. So, dengan kata lain, method tersebut adalah D tu kita tambah pada term yang pertama tadi. Kan term pertama tadi A, bila tambah D akan dapatlah term yang kedua. Semaknanya melibatkan 1D dekat sini. So, kita boleh simpulkan term yang kedua adalah A tambah 2D. 2A tambah 1D. Okay, melibatkan 1D. Baik, seterusnya adalah term yang ketiga. Tadi dah ada A dan D. Untuk dapatkan term yang ketiga, kena tambah lagi 1D. Okay, kena tambah lagi 1D. Therefore, ini yang term yang kedua tadi. Kemudian kita tambah satu lagi D. So, dengan kata lain, add D, add T2 term. Okay, term yang kedua tadi lah. So, kita tambah lagi T. So, kita nak keluarkan formula dia. So, T3 equal to A plus 2D. Okay, tadi A plus D. Tambah lagi 1D. D dengan D akan dapat 2D. So, maknanya A plus 2D. Okay. So, katakan saya nak cari term yang keempat. Okay, term yang keempat. Okay, bermakna kita kena tambah satu lagi D dekat sebelum dia. Okay, dekat sebelum tadi, T3. Apa dia T3? T3 adalah A, D dan D. Okay, ada 2D tadi kan? So, kita tambah lagi 1D untuk mendapatkan term yang keempat. So, dengan kata lain, term yang keempat adalah A tambah 3D. So, kita melibatkan 3D dekat situ. Baik, katakanlah. So, daripada pattern tersebut, kita boleh cari term yang lain. Okay, term yang lain. Contohnya saya nak term yang ke-10. So, term yang ke-10 maknanya A tambah berapa D kat situ. Okay, tambah sebelumnya. Okay, yang ni dia panjang lah. Tapi sebenarnya kita boleh ringkaskan sahaja T10 tu adalah A tambah 9D. Okay, A tambah 9D. So, dekat sini kamu akan nampak pattern dia. Okay, apabila T1, saya nak guna apa biru Okay, apabila T1, dia akan jadi 0D. T2 akan jadi 1D. T3 akan jadi 2D. Nampak tak? Term yang kita nak tu, dekat D tu dia kurang 1. Dia kurang 1. So, maksudnya kat sini, kita ada T4, 3D. T10, 9D. Okay, maknanya kat situ, kurang 1 lah. Maknanya kita boleh buat satu formula umum. Okay, satu formula umum iaitu Tn is equal to A minus 1D. Okay. Ini. Ingat tadi. T contoh T5. Okay. N minus 1 ni dia akan kurang 1 lah. Akan jadi 4D.
Okay, 10 9D, 11 T11 10D dan seterusnya. Okay, ini adalah satu formula umum yang boleh kita gunakan untuk arithmetic progression. Okay, seterusnya dalam example 3, okay, dalam example 3, okay, find the 15 term for the arithmetic progression. Okay, so kita ada sequence dia iaitu negatif 4, 2 dan 8. Okay, so daripada negatif 4, 2 dan 8, so didapati A dia adalah negatif 4. Okay, term yang pertama dia adalah negatif 4. So bermakna kita boleh keluarkan maklumat first term dia adalah negatif 4. Seterusnya kita mencari common difference. Okay, mencari perbezaan dia iaitu 2 tolak negatif 4. Okay, so kita akan dapat 6. Okay, kamu boleh cek juga 8 tolak 2 akan dapat 6 jugalah. Okay, now kita recall balik. Okay, kita guna balik formula iaitu Tn is equal to A plus N minus 1D. So Tn dia, contoh sini kita nak 15. So 15 gantikan A. Okay, gantikan A negatif 4. Okay, kita nak 15. Gantikan A negatif 4. Kemudian gantikan D. D kita dapat 6. Okay, N tolak 1. Mana 15 tadi kurang 1. Okay, kurang 1 dapatlah 14. So kira-kira dengan kalkulator kamu akan dapat jawapan akhir dia 80. Okay, samalah. Sama dengan tadi. Baik, yang kedua, kita ada arithmetic iaitu negatif 6, 5 dan 16. So kita nak find the 24th term. Okay, term yang ke-24. So kita kena pasti daripada sequence, bukan equation, daripada sequence tadi. So A dia adalah negatif 6, okay, kat sini. Dan D dia adalah 5 tolak negatif 6. So akan dapat 11. Ataupun 16 tolak 5 akan dapat 11. So kira-kira ganti-ganti. So jawapan akhir kamu akan dapat 2, 4, 7. Okay, itu untuk example 3 lah. Okay, we go to example 4. Okay, example 4. Okay, given the arithmetic progression with the first term negative 6. Okay, maknanya first term tadi adalah A. Okay, biasanya dia akan bagi dalam bentuk ayat. Okay, dalam bentuk ayat. So kamu kena keluarkan first term tu siapa? First term tu adalah A. Okay, so maknanya A sama dengan negative 6. Okay, kat sini dia ada tulis kat sini. Okay, kemudian common difference. Common difference tu siapa? Common difference tu adalah D. So D equal to 11. Okay, dah ada dah. And the n term is 1 to 6. Dia bagi tahu term yang ke n tak tahu berapa adalah 1, 2, 6. So kita keluarkan satu formula umum. Tn. Okay, equal to 1 to 6. Kita tak tahu 1 to 6 ni term yang ke berapa. So find the value of n. Ni yang kita nak cari ni. N tu nilai dia berapa. Okay, kita ada satu formula umum tadi. Okay, yang kita dah belajar iaitu Tn. Okay, kat sini. Okay, Tn is equal to A plus N minus 1D. So nilai Tn tadi kita dah ada 1, 2, 6. Okay, kemudian kita gantikan A negatif 6, kita gantikan D. Okay, and then kamu just basic calculation kira-kira so dapat N equal to 13. So dengan kata lain, apa maksud dia? Okay, maksud dia adalah T yang ke-13 akan dapat 1, 2, 6. Okay, term yang ke-13 akan dapat 1, 2, 6. Okay. Ini dia ubah sikit lah. Okay, tadi dia suruh cari term yang keberapa. Diberi satu nilai term. Kamu cari berapakah nilai term tersebut. Okay, contoh T5 berapa, T6 berapa, T7 berapa. Tapi sekarang ni dia bagi nilai dia. Okay. Nilai tu yang term yang keberapa. Okay. Dia pusing-pusing je soalan kat situ. Right. Baik, kita sambung ke untuk derive. Kita nak derive sum of the first n term. Okay, sum of the first n term. Okay, yang ini saya terang semula. Sekarang tadi saya dah buat panjang lebar dah saya present. Okay, tak apa. So saya nak kamu tumpukan betul-betul dari segi bentuk yang ada dekat sini. Okay, untuk yang pertama, sum of S2. Okay, maknanya dia melibatkan dua term. Okay, dia melibatkan dua term iaitu T1 dan T2. Okay, katakan kita ada dua kotak lah kat sini. Okay, T1 dan T2. Okay, apa yang perlu kamu tengok kat sini, di bawah dia adalah satu unit. Okay, masing-masing di bahagian bawah dia adalah satu unit. And then ketinggian untuk T1 adalah A. Okay, ketinggian dia adalah A kat sini.
Okey, kemudian untuk T2, okey, untuk T2 dia ada nilai dekat sini iaitu nilai A ditambah dengan D. Okey, maknanya A tambah D. Okey, so T1 tadi A dan T2 adalah A tambah D. Okey, A tambah D tu asal dia adalah A tambah 1D. Okey, A tambah 1D. Okey, saya contoh sini. A tambah 1D. Okey, di mana 1 tu, mana datang 1? Okey, dia nak derive formula ni. 1 tu datang dia daripada 2 tolak 1. Okey, 1 tu datang daripada 2 tolak 1. Baik, kita pergi ke S3 dahulu. Okey, sebelum saya masuk yang sebelah kanan tu. Okey, S3 melibatkan 3 term. Term yang pertama, term yang kedua dan term yang ketiga. So, katakan kat sini ada 3 blok. Okey, ada 3 blok ke 3 kotak ke. So, term yang pertama kita dah ada, term yang kedua pun kita dah ada yang tadi. So, kalau kita buat satu garis dekat sini dan juga garis di sini. Okey, di bahagian bawah kita tahu ketinggian T1 tadi adalah A. Okey, untuk T2 kan dia lebih D kan. So dia lebih 1 D. That's why dia dapat A tambah 1 D. Dan untuk term yang ketiga pun sama. Okey, alamak tak muat kat sini. So saya buat sini . So dia kena tambah juga lagi 1 D. So dengan kata lain untuk dapatkan term yang ketiga adalah A tambah 2 D. Okey, A tambah 2 D. Okey, mana datang 2 ni? 2 ni datang dia daripada 3 tolak 1. Okey, ada sebab kenapa dia buat macam tu. Kenapa dia tak buat 2D terus? Okey, ada sebab dia. Okey, dia adalah A tambah 2D. 2D tu adalah 3 tolak 1. Okey, itu untuk term yang ketiga. Okey, seterusnya. Okey, ni part paling penting. Okey, bagaimana kita nak kaitkan dengan S2 tadi. Okey, di sini kita akan dapat bentuk area of rectangle. Okey, area of rectangle didapati untuk menghasilkan bentuk rectangle tu kita perlukan 2 kotak T1, okey, dan 2 kotak T2. Okey, dan kita susun so akan dapatlah bentuk area of rectangle. So bagaimana nak cari area? Okey, basic area adalah panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. So dekat sini lebar dia adalah tak kisahlah kiri kanan sama je. Okey, iaitu T1 tambah T2. Kan? T1 tambah D2. Tapi di sebelah bawah ni kita dah tetapkan iaitu 1, 1. 1, 1 maksudnya akan dapat 2. So kat sinilah. So maknanya T1 tambah T2 untuk lebar dan panjang dia adalah 2. So daripada rumus ni dia kembangkan lagi, expand, iaitu kita tahu T1 tu adalah A. Okey, T1 adalah A. Tengok sebelah kiri tadi. Kemudian T2 iaitu A tambah 2 tolak 1D. Okey, sebelah kiri tadi kita dah buat kan. So bermakna dia dah kembang kat situ. Okey, itu part yang pertama. Baik, yang seterusnya didapati S2. Okey, S2 tadi saya contohin dahulu. Okey, S2 adalah T1 tambah T2. Okey, 2 box tadi T1 tambah T2. Okey, bila 2 box ni digabungkan, okey, didapati S2 ni S2 ni adalah separuh daripada area of rectangle tadi. Okey, saya buat AOR. Okey, kamu tengok kat sini. Saya nak guna apa ni. Contohlah saya ambil belah kiri. Yang ni. So S2 tadi kan dua kotak tadi T1 dan T2, dia adalah separuh daripada area of rectangle, area of semua tu lah. So kat sini kita boleh kembangkan lagi iaitu 1/2 KAOR. AOR tadi adalah term yang pertama tambah term yang kedua, kemudian darab dengan 2. Kemudian 2 tu kita bawa ke depan, 2/2. Okay, kita jangan selesaikan dulu sebab kita nak buat pembuktian. Kita bukan nak selesaikan dia. Okay, kita nak buktikan dia. Kita nak derive formula. So, 2 bawa ke depan, 2/2. So, akan dapat T1 tambah T2 tutup kurungan. Okay, itu untuk S2. Okey, kita tengok S yang ketiga pula. Okey, untuk S yang ketiga, saya tukar pen. S ketiga ni, apabila kita nak mencari area of rectangle, okay, area of rectangle, kita perlukan
2 kotak T1, 2 kotak T2, 2 kotak T3. Okey. Saya ulang balik. 2 kotak T1, 2 kotak T2, 2 kotak T3. So, cara susunan dia okey seperti yang ditunjukkan pada gambar tu lah. Okey, so mencari apa nama area of rectangle. Okey, area of rectangle seperti mana saya terang sebelum ni. So, kita mencari panjang dia. Ni panjang dia. So, bermakna panjang dia kat situ adalah T1 tambah T3. Okey, panjang kat situ. Lebar lah. Saya guna istilah lebar. Kemudian, kita cari dia punya panjang kat bawah ni. Kita tahu setiap tu adalah 1. Therefore, 1 tambah 1 tambah 1 akan dapat 3. Okey, akan dapat 3 ni lah. So, bermakna area of rectangle tadi, T1 tambah T3 darab dengan 3. Okey. So, bagaimana nak mencari S3? So, nak mencari S3, okey, saya guna pen lain. So, S3, okey, asalnya adalah T1 tambah T2 tambah T3. Okey, kemudian daripada area of rectangle tadi kita dapati S3 ni adalah separuh. Okey, separuh daripada area of rectangle. Okey, kalau kamu tengok gambar aja. Okey, T1 tambah T2, okey, T3 tambah T2. T2 ni tak kisahlah, nak ambil atas boleh, nak ambil bawah pun boleh. Katakan saya ambil atas. Okey, kawasan ni. Okey, kawasan ni. So, bermakna S3 yang melibatkan 3 kotak tadi, dia adalah separuh daripada luas keseluruhan. Okey, area of triangle. Kemudian, apa yang perlu kita buat? Kita teruskan pengiraan, iaitu 1/2 darab AOR. AOR, area of rectangle tadi adalah T1 tambah T3. Okey, T1 tambah T3 darab dengan 3. Okey, so kita bawa 3 ke depan. 3/2 akan darab dengan T1 tambah T3. Okey, untuk S3. Okey, now kita dah ada 2 equation kat sini. So, bila kita nak derive, kita kena tengok pattern dia macam mana. Okey, kita kena tengok pattern dia macam mana. So, ini yang pertama. Okey, saya highlight kat sini lah. Okey, ini yang kedua tadi. Okey, saya cuba kumpulkan kedua-dua ni. Okey, saya cuba kumpulkan kedua-dua ni. Kita tengok macam mana kita boleh selesaikan daripada 2 equation tersebut. Okey, baik. Kita ada S2. Okey, S2 adalah 2/2 T1 tambah T2. Kemudian kita ada S3 iaitu 3/2 T1 tambah T3. Okey, kamu tengok betul-betul apa perkaitan dia dan apa perbezaan di antara kedua-dua tersebut. Okey, tengok betul ya. So, apabila S2, okey, S2 dia adalah 2/2. Kalau S3 dia adalah 3/2. Maknanya ada kaitan je. Kaitan dia adalah apabila sini 2, sini 2. Apabila sini 3, sini pun 3. Nampak? Okay, nampak perbezaan. So, bila ada perbezaan ni kita boleh buat perkaitan dia. Kemudian apabila 2, dekat belakang ni term yang kedua. Apabila S3, dekat belakang ni term yang ketiga. So, dengan kata lain, kita boleh buat prediction. Kita boleh buat prediction. Katakan saya nak S4. Katakan saya nak S4. So, ingat tadi yang berubah je kat bahagian atas. So, iaitu 4/2 T1 tambah T4. Nampak? Okay, saya ulang balik pattern dia tadi. Kalau tadi 3/3, ni akan jadi 4/4. Kalau mula 3, belakang pun 3. Yang ni mula 4, belakang pun 4. Okay? Nampak tak? Perubahan. Okay, perubahan tu yang kita nak. Apabila kita nak derive formula, kita nak tengok apakah perubahan tersebut. Baik. Maka kita boleh buat satu formula umum. Okay, formula umum iaitu S. 2, 3, 4 ni adalah satu nilai yang berubah-ubah. Okay, kita wakilkan sebagai N. Okay, biasanya formula dia akan guna N. So, equal to 2, 3, 4 di bahagian atas. Okay, 2 bahagian atas tu kita wakilkan sebagai N and then per 2. Okay, per 2. Buka kurungan. T1, kan? Semua itu T1 tambah T2, T3, T4 dan seterusnya, bermakna dia adalah satu umum kat situ. Tn. Okey, umum kat situ. Okey, ini belum habis lagi. Okey, belum habis lagi. So, kita teruskan iaitu N/2 kurungan T1. Mesti ingat T1 adalah A.
Okay, so maklumat ni dia tersembunyi biasanya. Okay, kamu kena tahu lah. T1 tu adalah A. So A kat sini. Tambah Tn. Tn kita dah tahu dah pada awal tadi. Mana saya ulang balik. Ni. Tn adalah A tambah N tolak 1D. Okay, kena ingat A tambah tolak, A tambah N tolak 1D. Okay. Guna balik. So dia adalah A tambah N tolak 1D. Baik. So kita selesaikan. So N per 2, A tambah A kita akan dapat 2A. Kemudian ini akan tinggal N tolak 1D. So inilah, okay, inilah formula umum untuk summation. Okay, yang melibatkan summation. Okay, maknanya kita buat perkaitan lah. Okay, perkaitan antara dua equation tersebut. Okay, saya highlight kat sini. Kasih warna. Okay, so saya harap kamu boleh faham okay, bagaimana nak derive formula SN tersebut. Okay, kalau dulu dia tak tekankan sangat tentang SN ni, tu dalam KSSM ni, okay, dia ada dalam SKP dia minta penekanan untuk derive. Okay, bagaimana boleh mendapatkan formula SN ni. Kalau sebelum ni just tahu je dan hafal dan kita aplikasi. Okay, so saya harap kamu boleh faham konsep, okay, konsep bagaimana nak mencari sum of term. Okay, S2, S3, S4 dan seterusnya. Kita melibatkan pattern. Okay, untuk derive formula kita mesti melibatkan pattern. Kita tengok S2 macam mana, S3 macam mana. Kita boleh agak S4 macam mana. Kita boleh agak S5 macam mana. So kita tengok pattern. Kalau nak puas hati buat banyak-banyak. 5 ke 6 ke 7 dan keluarkan satu formula umum. Okay, kita derive. Ini maksudnya derive the formula of sum of first n term. Okay, Sn tadilah. So bermakna kita dah dapat Sn tadi is equal to n over 2. Okay, bracket 2a plus n tolak 1d. Okay, therefore the sum of the first n term, okay, the first n term Sn can be written as, okay, ni yang tadilah. Sn equal to n over 2. Okay, and then bracket 2a plus bracket n minus 1 times d. Okay, such that a is the first term and n is the number of term and d is the common difference. Okay, ni kamu boleh baca lah. Okay, kemudian ada lagi satu formula. Hampir sama juga. Okay, didapati since. Okay, Tn. Okay, Tn is equal to a plus n minus 1d. Okay, yang belah belakang ni kat sini. So, dia gantikan sebagai Tn. Okay, n tolak 1d tu. Okay, so di sini ada a. Dia pecahkan A ni dia pecahkan. Okay, that's why lah dia dapat a kat sini. Macam mana saya nak cerita 2A ni dia A tambah A kan tadi kan. So dia ambil 1A tu. Allah. Okay, dia ambil 1A tadi iaitu A tambah. Okay, kat sini akan jadi A tambah. Okay, sebab A tambah A akan dapat 2A. So yang ni belakang dia tambah N tolak 1D. Okay, itu adalah Tn. Okay, formula tadi dia pecah tadi. So dia akan dapat Tn. Okay, ni ada satu lagi formula yang melibatkan last term. Okay. Is also last term L. Okay, ada setengah buku dia akan tulis L juga. Okay, so Tn tu diwakilkan sebagai L. Okay, dia adalah last term. Okay, ada setengah soalan tu, yang tadi kalau kamu tengok, dia just bagi nombor di depan saja. Okay, dia punya sequence kat depan. Ada setengah tu, dia akan bagi depan, pop, satu ada satu kat belakang. Tiba-tiba ada satu kat belakang. Okay, yang tadi infinity. Okay, yang tadi banyak kita buat infinity. So nanti ada setengah soalan ni kamu tengok, dia bagi yang last sekali. Okay, contohlah term yang ke-10. Siapa term yang ke-10 tu? So, kita akan guna term yang ke-10 tersebut. Okay. Okay, seterusnya adalah melibatkan Tn. Ini pun satu lagi formula. Banyak sikit formula kamu kena tahu. Okay, yang ini Tn equal to Sn minus Sn minus 1. Okay, maknanya hasil tambah contohlah 10 term. Tolak dengan kurang 1, 9 term. Okay, example 6. Given that an arithmetic progression 4, 7, 10. Okay, dia bagi 3 term saja sini dan seterusnya lah dot 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 ke infinity. Find the sum. Okay, hasil tambah of the first 35 term. Okay, itu yang saya maksudkan tadi kenapa ada first. Okay, 35 term yang terawal lah, yang pertama tu. Okay, dia bukan ambil 35 term yang selepas ni. Okay. So, apa yang perlu kamu tahu adalah formula dia tadi. Mana tadi? Oh, kat sini tak bagi. Okay, formula dia.
Okay, Sn equal to n over 2 K2A plus n minus 1D. Tak apa, nanti kamu hafal ni, mudahlah. Okay, so yang pertama, maklumat yang kamu tahu adalah A. Okay, first term dia adalah A. And then kamu boleh cari common difference. Okay, sebab kamu nak isi kat A kat sini, nak isi D kat sini. So, D dia adalah 7 tolak 4 dapat 3. Okay, kemudian 10 tolak 7 pun dapat 3. So, samalah D dia sama. Okay, kemudian apa yang dimasukkan dengan sum of the first 35 terms? Okay, iaitu S35. Okay, formula umum dia adalah term yang pertama tambah term kedua tambah term yang ketiga sampailah term yang ke-35. Okay, sampai term yang ke-35. So, kita ganti daripada formula yang kita ada tadi. So, 35 kat sini, 35 kat sini. Okay, so 2A. Okay, 2A. A dah tahu. A tadi 4. Tambah N tolak 1. N tadi 35. Tolak 1. D. D dah tahu. 3 tadi. Nah, so, semua tu maklumat yang penting. Term yang keberapa? A siapa? D siapa? So, kira ni kalkulator je. Okay, kira-kira dapatlah 1925. Okay, saya harap kamu boleh follow lah. Okay, dia just ganti saja. Yang penting kamu kena tahulah nak gunakan formula tersebut. Okay, ingat jangan hanya fokus nak cari Sn tu berapa. Okay, soalan kat sini ada 3 benda dia boleh tanya. Okay, dia boleh tanya siapa Sn, dia boleh tanya siapa A, dia boleh tanya siapa D. 3 ni boleh pusing-pusing kat situ. Okay, yang kedua, the sum of the first n term. Okay, the sum of the first n term. Formula umum ni. Okay, dia tak bagi tahu n tu berapa, tapi kita boleh keluarkan dia lah. So, kita dah ada formula tadi, Sn equal to n over 2, n tu ganti je lah n. Tapi maklumat kat sini kita dah tahu siapa A. So, gantikan A. Okay, gantikan A 4. And then gantikan D. Okay, gantikan D 3. Kemudian kembangkan lah. Kembang. So, akan dapatlah n over 2. Okay, n over 2. And then bracket 5 plus 3n. Okay, n over 2, 5 plus 3n. So, ini adalah formula umum lah. Formula umum untuk sequence tadi. 4, 7, 10. Bukan untuk semua. Untuk semua yang saya tulis warna merah ni. Ini untuk semua. Okay. Ini pun satu juga case di mana setengah soalan, dia dah bagi formula umum untuk summation ni. Okay, summation tu. Formula umum untuk sequence tadi. Okay, sequence lah. Nanti dia akan bagi bentuk sequence tertentu. Okay, dia tak guna formula umum yang asal ni. Okay, tu pun kena hati-hatilah. Kalau dia dah diberi, kamu guna. Okay, dia beri, kamu guna. Okay, we go to the next example. Example 7. Okay, the sum. Okay, sum first 10. Okay, 10 term ni is 230. Okay, and then the sum of the subsequence 10 term is 630. Apa benda lah ni? Maksud dia, yang pertama tu kamu ada sum of 10 term. T1 tambah sampailah T10. Okay, the sum of 10 term. T1 sampai T10. So, semua ni, okay, hasil tambah dia adalah 230. Kemudian, the sum of the subsequence, okay, yang seterusnya adalah untuk 10 term. Okay, iaitu tambah, ini mesti tambah lah kan. T yang ke-11 tambah 11, 12, 13, 14, kira sampai habis, sampailah 10. 10 tu akan jadi T yang ke-20. T yang ke-20. Okay, ni kena faham Soalan ni dia banyak main ayat soalan dia tak direct. Okay, the sum of the subsequent 10 term is 630. Yang ni. So, maknanya sini S10, sini pun S10. S10 yang pertama, S10 yang kedua. So, apa yang berlaku? Kat sini boleh digabungkan. Okay. Okay, so soalan minta apa? Find the first, ni dia suruh cari first term A. And then common difference for ni. Okay, so macam mana kita nak buat? So, kita keluarkan rumus yang pertama iaitu S10. Okay, S10. Okay, sini kan N tolak 2 tadi. So, 2A tambah N tolak 1D. Ini pun 10. Okay, kemudian didapati S10 tu kita dah tahu. S10 dia adalah 230.
10 bagi 2, 5. Okay, tak ada masalah. 2A tak ada masalah. Okay, 10 tolak 1, 9D. Okay, kira-kira, okay, nampak. Dalam equation ni ada dua benda tak tahu. Okay, iaitu A dan D. So, maknanya kita perlukan satu lagi equation untuk selesaikan soalan ini. Okay, nak mencari nilai A dan mencari nilai D. Kemudian, apa yang berlaku? Apa kaitan NAD30 tadi? Okay, NAD30 ni tadi adalah 10 term yang kedua. So, maknanya kita boleh kaitkan S10 yang pertama tambah dengan S10 yang kedua. Maknanya S10 tu akan jadi S20. Okey, S20. Okey, kamu jangan guna S10 pula. Okey, S20. Okey, mana kita dah tahu dah hasil tambah dia. Okey, iaitu 10 yang pertama 230, 10 yang kedua adalah 630. Okey, yang ni just ganti saja. N tadi N per 2 kurungan 2A tambah N tolak 1 iaitu 20 D. Okey, so 20 bagi 2 dapat 10, 20 tolak 1 dapat 19. Okay, tak masalah, ni selesai. So macam tadi juga di akhirnya kamu akan ada dua benda tak tahu. So maknanya kat sini kamu melibatkan dua equation. So the first equation and then the second equation. So apa yang kamu buat? Kamu buatlah simultaneous equation. Okay, sama ada kamu nak guna substitution atau elimination. Okay, antara dua-dua tu pun boleh. Alright, so sebagai contoh kat sini apa yang dia buat adalah elimination. Okay, dia tolak. Okay, dia tolak iaitu 2 tolak 1. Maknanya equation yang kedua ni tolak dengan equation yang pertama. Okay, so apa yang dapat adalah sebenarnya tak kisah. 1 tolak 2 pun boleh. Dia akan dapat negatif. Nanti kamu boleh potong lah. So 86 ditolak dengan 46. Okay, 86 tolak 46 akan dapat 40. Okay, 2A tolak 2A hilang. 19D tolak 9D. Okay, akan dapat 10D. Okay, saya harap kamu boleh follow 86 tolak 46, 40. 2A tolak 2A hilang. 19D tolak 9D hilang. Hilang pula. Tinggal 10D. Okay. So, permudahkan sini 10. Okay, D belah kanan. 10 tu bawa ke kiri. 40 bahagi 10 dapatlah D equal to 4. Okay. Once kita dah buat simultaneous equation, dah dapat satu nilai. Tak kisahlah dapat A ke dapat D. Gantikan balik. Okay, gantikan balik. Okay, ini tak kisah. Nak ganti kat equation pertama pun boleh. Nak ganti dekat equation kedua pun boleh. Sebab dia berkongsi D yang sama. Okey, contoh ni dia kata apa? Substitute D4 into 1. Okey, dia ganti dekat 1. Okey, tak kisah, gantilah kat 1 pun. Bila dia ganti kat 1, akan dapat 46 tambah 2A tambah 9D. D tu gantikan dengan 4. Okey, ni kira-kira. Ni basic maths lah. So, kira-kira dapatlah A sama dengan 5. Okey, kalau kamu gantikan equation tu pun sama juga. Okay, D, dia berkongsi D yang sama, so akan dapat A yang sama. Okay, so kesimpulannya, thus the first term, okay, first term dia A, iaitu 5, and the common difference D is 4. Okay, so A is 5, and then D is 4. Okay, saya harap kamu boleh faham lah. Okay, tengok dulu sikit-sikit. Okay, a swarm of bees started to make a new beehive, sebutan dia, beehive. Kalau saya salah begitu Okay, 2 hexagonal holes were made on the first day. Okay, 2. 5 hexagonal holes were made on the second day. Nampak tu ada kaitan. First day, second day. First day 2, second day 5. And then 5 hexagonal holes were made on the third day. Okay, and follow on until the beehive is ready. Okay, so nampaknya ada perkaitan kat situ. So, calculate the number of hexagonal on the 12th day. So dia nak hari yang ke-12. Berapa banyak hexagonal hole yang dia hasilkan. So apa maksud hexagonal hole tu? Hexagonal hole ni lah bentuk dia. Okay, kalau kamu rasa dia adalah bentuk hexagonal. 3, 4, 5, alamak. 6. Macam tu lah. Okay, bentuk hexagonal. Dan seterusnya. Jangan tanyalah kenapa bentuk itu. Dia kejadian Tuhan. Okay. Okay, ni kalau kamu pasal dekat dalam teks ni dia ada tersilap. Saya masuk macam lari je ni. Oh ni. Ya, saya ubah soal. Okay. So the sequence of the number of hexagonal holes. Okay, tadi kita dah tahu 2, 5, 8. Okay, kita buatlah 2, 5, 8. So ini penting kamu baca pada soalan tu and then kamu keluarkan maklumat dia. 2, 5, 8. So apa perkaitan dia? Okay, perkaitan dia A. Okay, A adalah 2. Okay, A ni adalah first term. Okay, kat sini dia salah ni.
Tu sebab saya potong. Nanti kamu perbaiki dalam buku teks. First term dia adalah A, iaitu A equal to 2. Dia terbalik atas dan bawah tu. Okay, and then common different D. Okay, common different 5 tolak 2, 3. Okay, so D dia sama dengan 3 atau 8 tolak 5. Okay, kemudian double check kat situ. So, dia tetap dapat 3. So, mudah je soalan ni. Baca balik soalan. The number of hexagonal hole on the 12th day. So, kita nak cari the total. Okay, the total untuk hexagonal tu untuk hari yang ke-12. Okay, dia guna SN kat sini. So, 12 per 2. Ini yang perlu tadi, yang formula umum. Seloknya kamu buatlah formula umum tu. 12, 12, 12. Okay, kemudian ada A dan D. Okay, saya highlight kat situ lah. Okay, so kira-kira ni calculator sahaja. So, akan dapat 2, 2, 2. Okay, 222. Wow, banyak tu. Okay, so soalan yang kedua. The minimum number. Okay, ini mencabar sikit. The minimum number of days if they are more than 1000. Okay, ni keyword dia. More than 1000 hexagonal holes made. So, berapa hari yang minimum untuk menghasilkan 1000 hexagonal hole tadi. Okay, so kita tahu SN adalah, ini formula umum dia, SN adalah T1 tambah T2 tambah dot sampailah TN. So, kita keluarkan satu formula SN. Okay, SN more than 1000. Okay, kenapa dia kata more than? Okay, the minimum number untuk menghasilkan more than 1000. Itulah, more than 1000. Okay. Kalau keluar macam ni, ada kemungkinan juga soalan tu yang berkaitan dengan log. Okay, tu kena hati-hati sikit lah. Okay, so SN more than 1000. So, SN tu apa? SN adalah N over 2. Okay, bracket 2A plus N minus 1D. Okay, more than 100. And then gantikan sahaja. So, kita dah tahu A dia dan D. Okay, A dia 2, D dia 3. Tadi dah buat kan? Okay, A 2, D 3. So, ganti. Ini basic maths Kamu just expand saja. Okay, kemudian apa yang berlaku? Kalau kamu tengok kat sini, 2 ni dia darab dengan 1000. Boleh sebab sebelah kiri tu bahagi 2. So, bawa je. Kita tak nak campur dengan yang sebelah kiri ni sebab dia akan jadi pecahan. So, bawa dia 2 tu ke kanan, akan jadi darab lah. Okay, ingat apabila melibatkan ni apa nama inequalities. Okay, yes, inequalities. Inequalities. Okay, benda ni bahaya sikit. Inequalities. Apa yang perlu kamu tahu? Apabila dia melibatkan operasi darab dan bahagi negatif. Okay, apabila dia melibatkan operasi darab dan bahagi nombor negatif. So, apa yang berlaku? Kamu kena tukar. Okay, kamu kena tukar sign dia, tanda dia. Okay, contoh, kalau dia lebih besar, dia akan jadi lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, dia akan jadi lebih besar. Okay, ini yang selalu student salah buat. Okay, tapi ini tak ada masalah sebab dia darab positif 2. Okay, darab positif 2, that's why dia mengekalkan tanda tersebut. Andai katalah dia darab negatif 2, tanda ni kamu kena ubah. Okay, tanda tu kena ubah. Kalau more than, dia akan jadi less than. Kalau kamu tak tukar, habis jawapan bawah tu semua habis salah. Okay. Kira-kira, okay, 1 darab N akan dapat N, 3N darab N dapat 3N kuasa 2. Okay, dia buat ke depan lah. So, kemudian 2000 ni bawa lah ke kiri. So, akan jadi satu equation kuadratik. Nampak sekarang ni, bab-bab yang seterusnya, semuanya akan recall balik apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay, dia recall balik. Sebab tu jangan lupa. Okay, tajuk-tajuk sebelum ni. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Ini adalah kuadratik. Okay, kamu boleh guna calculator. Okay, gunalah EQN tu. Saya harap kamu boleh follow lah. Okay, guna EQN and then cari degree 2. A dia adalah 3, B dia adalah 1, C dia adalah negatif 2000. Okay, boleh kira sama-sama So, didapati jawapan dia X pertama adalah 25.65. Okay, dan X kedua adalah 25.98. Okay, 98 tu boleh dibundarkan akan jadi 99. Okay, so negatif akan berada di sebelah kiri, positif akan berada di sebelah kanan. Okay, ingat. Macam mana kita nak tentukan kawasan mana? Okay, just recall balik. Okay, ini adalah diwakilkan sebagai fx. Okay, di mana fx tu more than 0. Okay, kamu ingat balik. Bentuk macam ni. Okay, sini x. Okay, sini pun x. Okay, sini adalah fx. Okay, ini pun fx. Dia ada kurungan saya tak buat kat situ.
Okay, so fx ni macam y lah. Okay, macam y. So fx yang positif, okay, yang positif berada di sebelah atas. Okay, yang positif, ingat balik. Positif, macam mana saya nak buat ni? So kawasan ni adalah positif. Okay, so kalau dia melibatkan negatif, fx yang negatif berada di bawah. Okay, y negatif lah dengan kata lain. Okay, y dia negatif atau fx. Kat sini dia guna fx. So sini fx dia negatif. Apa kaitan dia ni? Positif negatif. Kaitan dia dekat. Aish, kacau pula. Dekat sini. Okay, kaitan dia dekat situ. Okay, mana equation ni adalah more than zero. More than zero maknanya dah positif. Maksud dia positif, dia di sebelah atas. Okay, kita nak nilai di sebelah atas. Okay, macam mana nak tahu kawasan mana sebelah atas tu? Okay, kat sini ada 1, 2, 3. Okay, ingat ini adalah graf kuadratik. Ini graf kuadratik. So, seperti sebelum ni kamu belajar, kita ada cakap macam ni lah kan. Kenapa senyum? Sebab dia 3. Ni saya recall balik ni. Okay, ingat balik tentang kuadratik. Kenapa dia senyum? Sebab A dia positif. Okay, kalau A dia negatif, dia jadi masam. Okay, yang tu dia lain sikit nanti. Okay, so sekarang ni kita akan ada 2 lah. Macam ni. So, untuk case yang ni, dia nak positif. Positif berada di sini. Kalau nak negatif, negatif berada di sini. Okay, that's why lah kamu ada tanda tu. Tanda positif, tanda negatif, tanda positif. Sebab di sebelah kiri ni adalah positif. Sebelah kanan pun positif. Tapi di sebelah tengah ni negatif. Okay, negatif tu kat sini. Okay, yang ni dia akan jadi okay, yang sebelah kiri ni akan jadi positif. Sebelah kanan akan jadi positif. Yang ni akan jadi negatif kat bawah. Okay, ini bergantung pada situasi lah kita nak pilih mana. Okay, now kita nak pilih fx tu dalam keadaan positif. Okay, fx dalam keadaan positif iaitu di sebelah atas. Okay, yang tu bahagian kiri. Bahagian atas ni. Sekejap . Okay, baik. So, maknanya dekat sini ada 3 bahagian. Okay, bahagian di sebelah kiri. Okay, bahagian di sebelah kiri adalah N tu kurang daripada negatif 25.99. Okay, kurang lah. Bahagian di sebelah kanan, N tu lebih. Okay, lebih. Okay, N dia lebih daripada 25.65. Dan bahagian di tengah-tengah ni, macam ni penulisan dia. Okay, di mana N tu berada di antara negatif 25.99 hingga 25.65. Okay, sekarang kita buat pengiraan. Tadi kita dah dapat. Okay, kita dah dapat kira tadi. Kita nak bahagian kiri dan kanan. Okay, kita nak bahagian kiri dan kanan. Mana bahagian kiri ? Okay, ini bahagian kiri. So, bahagian kiri, kita akan dapat negatif 25.99. Okay, so bahagian kanan melebihi 25.65. Okay, sekarang ni ada 2 jawapan. Okay, ada 2 jawapan. Okay, nanti saya nak minta grup yang kedua. Grup yang kedua tu, tolong explain ni. Saya ada buat sebelah ni. In example A, why the value of negative 25.99 not taken into the account. Kenapa dia ignore? Nanti kelas seterusnya saya nak grup 2 tak silap saya. Tolong explain kat saya kenapa kita ignore jawapan ni. Okay, kita ambil jawapan 25.65. Ingat 25.65 dia lebih besar. Okay, lebih besar, mana lebih lah. Lebih besar pada 25.65 hari. So, lebih besar maksudnya kita menghampiri dengan 26 hari. Okay, so the minimum number of a day to make a more than 1000 hexagonal hole is 26 days. So, dia lebih besar daripada 25.65 hari. Okay, itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.